Assalamualaikum. Saya Nur Iliana Natasa binti Muhammad Riza dari kelas 6 atas Rahman Talik di Sekolah SMK Bukit Jawa dan guru penasihat saya ialah Puan Samihah. Okey. Hari ini saya akan membentangkan 5 kandungan utama Perlembagaan Madinah. Okey, Perlembagaan Madinah digubal sebaik sahaja Nabi Muhammad berjaya mendirikan negara Islam pada tahun 1 Hijrah. Perlembagaan mengandungi 47 fasal, 23 fasal diperuntukkan kepada orang Islam, sedang selebihnya diperuntukkan kepada orang bukan Islam. Sumber penggubalan perlembagaan berdasarkan wahyu, Al-Quran dan hadis serta norma masyarakat yang sedia ada yang tidak bertentangan dengan sumber syarak. Okey. Antara kandungan utama ialah kepimpinan. Nabi Muhammad SAW diakui sebagai pemimpin tertinggi negara Islam Madinah, sekaligus akan bertindak sebagai ketua negara, ketua hakim, ketua agama. Peristiaran ini terbukti bahawa baginda bukan sahaja pemimpin orang Islam, malah orang bukan Islam juga. Kepimpinan ini tidak bermaksud pemusatan berada di tangan baginda. Baginda mengekalkan kabilah-kabilah yang sedia ada untuk memastikan perlibatan rakyat dalam pemerintahan dan pentadbiran. Baginda memperkenalkan prinsip dan amalan syura bagi memberi peluang kepada rakyat untuk menyuarakan pandangan dan idea-idea untuk kepentingan bersama. Okay. Dan seterusnya ialah kandungan perlembagaan ialah tanggungjawab orang-orang Islam. Okay, perlembagaan mewajibkan semua orang Islam hidup saling bekerjasama antara satu sama lain tanpa mengira bangsa dan keturunan. Okey, kerjasama ini dapat menghapuskan sifat asabiah dalam malah boleh membolehkan konsep ukhuwah dapat direalisasikan. Ini terbukti apabila golongan Ansar ini membantu golongan Muhajirin yang berhijrah dengan sehelai sepinggan. Okey, golongan Ansar ni dia membantu dari segi tempat tinggal, makan dan minum serta sebagainya. Okey. Yang ketiga ialah hak-hak orang Islam. Golongan khususnya Yahudi diberikan hak yang sewajarnya sebagai warga Madinah. Antaranya ialah bebas mengamalkan agama dan adat istiadat, bebas mengemukakan pandangan serta bebas bergerak di dalam kota Madinah. Okey, pemberian hak ini menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad yang memperkenalkan prinsip-prinsip hak asasi seperti kebebasan, keadilan dan kesamaan kerana berada di bawah perundangan yang sama. Dan ini juga menunjukkan baginda adalah seorang pemimpin yang tidak prejudis terhadap golongan bukan Islam. Okey, yang keempat ialah tanggungjawab bersama. Okey, berdasarkan perlembagaan menjadi kewajipan semua warga Madinah sama ada orang Islam maupun bukan Islam perlu mempertahankan negara daripada ancaman musuh yang menggugat negara.
Bagi memperkuatkan fasa ini, semua warga Madinah dilarang mengadakan hubungan atau pakatan dengan pihak luar tanpa pengetahuan dan keizinan Nabi Muhammad. Dan ini juga menggambarkan bahawa baginda berusaha melahirkan sifat kesetiaan tanpa berbelah bahagi terhadap pemimpin negara, khususnya negara Islam dalam kalangan warga Madinah. Okey. Kandungan perlembagaan yang kelima ialah pengenalan konsep ummah. Okey, perlembagaan Madinah ni membawa kepada pengenalan konsep ummah dalam kalangan warga Madinah. Okey, masyarakat Madinah yang terdiri daripada pelbagai kaum diidentikan sebagai ummah yang mempunyai tanggungjawab dan prinsip tersendiri. Okey, pelbagai prinsip yang diperkenalkan yang perlu dihayati oleh setiap warga Madinah antaranya ialah konsep persaudaraan yang diperkenalkan dalam kalangan orang Islam. Okey, dari segi pentadbiran pula didedahkan konsep musyawarah. Okey, selain itu konsep persamaan dan kebebasan serta keadilan diperkenalkan dalam kalangan orang bukan Islam. Okey, seterusnya, daripada mengukuhkan konsep ummah ini, setiap warga Madinah perlu menghayati prinsip kesetiaan dalam aspek pertahanan dan amar ma'ruf nahi munkar agar matlamat penyatuan dapat direalisasikan sepenuhnya. Okey, kesimpulannya, fasa yang terdapat dalam perlembagaan Madinah jelas menunjukkan ianya adalah bersifat menyeluruh dan bersesuaian dilaksanakan terutamanya bagi negara yang baru dibentuk serta didiami oleh pelbagai bangsa dan agama. Penghayatan fasa ini amat penting bagi mewujudkan keutuhan politik negara Islam Madinah bagi bertahan dalam tempoh jangka masa yang panjang. Okey, sekian, terima kasih.